Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah, bertemu kita lagi untuk meneruskan sesi pembelajaran kita pada minggu ini. Masih lagi dalam tema yang sama, tema 7, indahnya warisan kita. Cuma minggu ini kita masuk ke unit baharu, unit 21, iaitu indahnya budaya kita. Baik, kali ini seperti biasa kita akan asah kemahiran mendengar dan bertutur serta kemahiran membaca kamu. Pada akhir sesi pembelajaran nanti, apa yang perlu kamu buat, apa yang akan kamu dapat, kamu akan memahami ataupun perlu faham kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk. Telah kita pelajari di sekolah. Setiap tahun kamu akan belajar berkaitan kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk ini. Dan akhir nanti kamu perlu buat ramalan. Perlu ramalkan berdasarkan maklumat yang diberikan. Maklumat apa? Kita akan bincang selepas ini. Baiklah, tanpa membuang masa, terus ke muka surat 119. Dan kamu dapat lihat ada satu maklumat bertajuk bagai aur dengan tebing. Baik, bagai aur dengan tebing ini merupakan peribahasa bahasa Melayu. Apa maksud bagai aur dengan tebing? Bagai aur dengan tebing ini biasanya dikaitkan dengan semangat gotong royong, semangat kerjasama. Dan saya yakin dan percaya peribahasa ini kamu selalu guna dan kamu selalu dengar dan kamu tahu maksudnya. Kalau saya tak bagi tahu pun. Sebab dia familiar ataupun selalu sangatlah boleh dijumpai bagai aur dengan tebing ni. Baik, tak ada masalah. Kita bukan nak bincang tentang peribahasa. Tapi apa yang kita nak bincangkan sebenarnya? Kata ganti nama. Di bawah maklumat bagai aur dengan tebing itu, kalau kamu tengok ada satu teks perbualan yang tidak lengkap. Teks perbualan yang tidak lengkap. Teks perbualan ini melibatkan beberapa watak, iaitu Wei Chuan, Amar dan juga Imran. Ada 3 watak, ada 3 orang yang terlibat dalam teks perbualan ini, tetapi teks perbualan ini tidak lengkap. Jadi saya tak minta untuk kamu lengkapkan teks perbualan ini. Cuma yang saya nak kamu perhatikan, tengok di bawah sekali aktiviti itu. Berbual dengan menggunakan kata ganti nama yang betul. Jadi sebenarnya kalau ikut buku teks ini, kamu perlu berbual. Kamu perlu buat simulasi atau lakon semula di dalam kelas bersama kawan-kawan kamu. Kamu lengkapkan dialog ini, lengkapkan teks perbualan ini dengan menggunakan kata ganti nama yang betul. Jadi hari ini kita nak bincang tentang kata ganti nama lah. Kata ganti nama ni terbahagi kepada 2. Satu, kata ganti nama diri. Satu, kata ganti nama tunjuk. Telah diajarkan kepada kamu seawal kamu tahun 3. Tahun 3 sudah belajar. 4, 5 dan tahun ini tahun 6. Hanya ulang semula sahaja. Jadi, tiada masalah untuk kamu faham tajuk kata ganti nama ini. Baik, kita ingat semula. Kita recall balik, refresh balik. Apa itu kata ganti nama diri? Baik, kata ganti nama diri terbahagi kepada 3. Satu, kata ganti nama diri pertama. Yang kedua, kata ganti nama diri kedua.
Dan yang ketiga, kata ganti nama diri ketiga. Jadi kata ganti nama diri pertama ni yang bercakap. Yang bercakap. Aku, saya, beta, patik, hamba, kita, kami. Yang ada diri kita. Yang ada, yang cakap. Itu kata ganti nama diri pertama. Yang kedua, kata ganti nama diri kedua, orang yang dengar. Orang yang dengar. Orang yang bercakap dengan kita itulah. Saya bercakap dengan kamu. Kamu itu kata ganti nama diri kedua. Contohnya telah saya senaraikan. Awak, anda, engkau, kau, kamu, mu, kalian. Kalian itu untuk jamak. Jamak ni ramai lah. Kamu, encik, cik, tuan, puan, pakcik, makcik. Maksudnya orang yang ada depan kita. Kita sedang bercakap dengan dia sekarang. Macam itulah. Kata ganti nama diri ketiga ialah orang yang tiada di situ. Saya bercakap dengan awak. Kita ni sedang mengumpat kawan kamu. Kawan kamu tu tak ada dekat situ. Dia, kawan kamu tu tak ada dekat situ dalam situasi kita bercakap tu. Jadi itulah kata ganti nama diri ketiga. Contohnya telah saya senaraikan. Dia, beliau, baginda, mereka, nya atau ia. Maksudnya ketiga ni, dia tak terlibat dalam percakapan kita. Kita cakap pasal dia. Dia tak dengar pun apa yang kita cakap. Jadi sebenarnya tak ada masalah untuk kamu faham kata ganti nama diri ni sebenarnya. Ingat yang itu je. Yang pertama, diri kita yang bercakap. Yang kedua, orang yang bercakap dengan kita, orang yang mendengar. Dan yang ketiga, orang yang tak ada. Orang yang tak bercakap dengan kita tapi kita cakap pasal dia. Dia yang tak ada dekat situ. Yang kita mengumpat, kita umpat dia. Bukan mengumpat. Saya bagi tahu mengumpat tu nak minta apa? Nak suruh kamu mudah faham. Bukan mengumpat. Maksudnya kita bercakap tentang orang yang tiada di situ. Itulah kata ganti nama diri ketiga. Tiga je kata ganti nama diri. Orang ni apa? Kata ganti nama diri ni ada 3 jenis saja, ada 3 kumpulan je. Pertama, kedua, ketiga. Jadi tak ada masalah untuk kamu faham. Baik, tadi kita dah bincang tentang kata ganti nama diri. Sekarang kita nak bincang tentang kata ganti nama tunjuk. Seperti yang kamu dapat lihat pada skrin gadget kamu tu. Kata ganti nama tunjuk ni sebenarnya terbahagi kepada 2. Tapi saya tak minta untuk kamu hafal peta pokok ni, gambar rajah ni, tidak. Yang saya nak tunjuk kepada kamu, yang di bawah tu. Ni yang saya bulatkan ni. Sekejap. Mana tak keluar ni. Ni. Itu, ini, sana, sini, situ. Jadi ada berapa tu? Ada berapa contoh kata ganti nama tunjuk? Ada 5. Itu, ini, sana, sini, situ. Ingat itu je. Kata ganti nama tunjuk ni, tunjuklah. Maksudnya kita guna untuk menunjukkan sesuatu lah. Kita nak tunjuk sesuatu. Contoh. Ini pen. Apa lagi? Ini buku. Buku catatan. Di sana rumah Abu. Di sini rumah saya. Di situ rumah Ali. Kita nak tunjuk sesuatu. Jadi nama dia kata ganti nama tunjuk. Itu saya punya. Ini dia punya. Sini kampung saya. Situ kampung awek saya. Nak tunjuk. Itulah kata ganti nama tunjuk. Jadi saya harap kamu fahamlah, sebab tajuk kata ganti nama ni sebenarnya tiap tahun kita belajar. Dan saya boleh cakap, kalau di sekolah tu 2-3 minggu sekali kita akan belajar tentang kata ganti nama ni. Sama ada dalam latihan kamu ke, ataupun memang ada dalam buku teks. Sebenarnya memang kita selalu belajar lah.
Jadi tak ada masalah untuk kamu faham kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk. Seterusnya, baik, kita ke muka surat 120. Apa yang perlu kamu buat adalah baca maklumat atau baca teks meraihkan tetamu ini. Baca dan macam biasa fahamkan. Faham. Apa yang perlu kamu buat seterusnya adalah ramalkan apa yang akan dilakukan oleh Izuni setelah mendengar loceng rumahnya berbunyi dan telefon berdering. Baik. Benda yang kamu baca ni, teks yang kamu baca ni sebenarnya berkaitan dengan seorang murid perempuan yang bernama Izuni. Izuni ni dia sampai je di rumah, dia terus pergi ke dapur. Sampai je di dapur, dia nampak ada sekeping nota yang dilekatkan pada peti sejuk. Pada icebox. Kamu panggil icebox. Apa yang terdapat pada nota tu? Siapa yang tulis nota tu? Baik, nota itu ditulis oleh ibu dia. Ibu Izuni ni. Ibu Izuni ni dia cakap apa? Nota dia ada dalam kotak yang warna apa ni? Oren tak oren, koko tak koko, perang tak perang ni lah. Baik. Apa yang mak dia, ibu dia cakap? Izuni, ibu dan ayah terpaksa bergegas ke hospital. Terpaksa pergi ke hospital cepat-cepat. Kerana menziarahi rakan ayah yang terlibat dalam kemalangan jalan raya. Jadi ibu dan ayah Izuni ni bergegas ke hospital sebab kawan bapa Izuni ni aksiden. Pak Long dan Mak Long dalam perjalanan ke rumah kita. Jika mereka sampai sebelum ibu dan ayah pulang, tolong sambut kedatangan mereka dengan mesra dan bersopan. Jadi sebelum mak dan ayah Izuni keluar pergi hospital, jadi maknya Izuni ni sempat tulis nota kepada Izuni. Nota tu dia bagi tahu pak cik dengan mak cik Izuni nak datang rumah. Jadi mak dia pesan kalau pak cik mak cik dia sampai dulu sebelum mak bapak Izuni balik, jadi mak Izuni ni pesan dekat Izuni supaya sambut, layan Pak Long Mak Long ni dengan mesra, dengan bersopan. Itulah pesanan ibu Izuni kepada Izuni. Jadi sedang elok, habis selesai dia baca nota tu, tiba-tiba dia terdengar loceng rumah dia berbunyi. Loceng rumah dia tu berbunyi. Dalam masa yang sama, telefon pun bunyi juga. Loceng bunyi, telefon bunyi. Apa yang Izuni nak buat dulu? Itulah yang kamu kena ramalkan. Bebas. Ikut kamulah kamu nak ramal apa pun. Sebab itu ramalan kamu. Itu kamu punya imajinasi. Itu kamu punya apa yang kamu terbayangkan. Apa yang kamu pendapat kamulah. Ramalkan. Agak-agaknya Izuni ni buat apa dulu? Dia ni dah lah pakai baju sekolah lagi. Kalau kamu tengok dalam gambar tu pun rumahnya pun bersepah lagi. Dengan surat khabar atas lantai, buku pensel atas lantai, apa lagi? Dengan sofanya bersepah. Apa yang Izuni akan lakukan? Pintu dah ada, loceng rumah dah bunyi. Telefon bunyi. Baju sekolah tak salin lagi. Rumah tak kemas lagi. Jadi kalau kamu sebagai Izuni ataupun kamu di tempat Izuni, yang mana satu kamu buat dulu? Yang mana satu kamu buat dulu? Angkat telefon kah? Buka pintu kah? Kemas rumah kah?
salin baju kah? Yang mana satu yang kamu buat dulu? Kalau saya sebagai Izuni, katakanlah saya, andaikan saya ni Izuni, mak saya pesan kalau pakcik-makcik saya datang, layan dia dengan baik, layan mereka dengan baik. Lepas tu loceng bunyi, telefon bunyi, yang saya akan buat dulu, saya akan buka pintu dulu. Itu kalau saya akan buka pintu dulu. Kemudian saya akan jemputlah, saya akan tengoklah siapa yang datang. Kalau pakcik dengan makcik saya datang, saya akan jemputlah dia masuk. Saya akan jemput dia masuk. Dalam masa yang sama, saya akan minta maaf lah. Saya akan cakap, saya ni baru balik sekolah, tak sempat tukar baju, tak sempat kemas rumah. Jadi bersepahlah sikit rumah. Jadi pakcik dengan makcik duduklah dulu dekat ruang tamu. Nanti saya kemas ruang tamu tu. Kejap saya nak angkat telefon. Itu kalau saya lah. Kalau kamu, saya tak tahulah. Mungkin kalau kamu, telefon bunyi, orang tengah loceng, yang kamu buat dulu, makan. Sebab makan, dia dah lapar ni, Izuni lapar ni, dalam keadaan dia lapar. Jadi kalau kamu kata kamu nak makan dulu, kamu tak nak buka pintu, tak nak angkat telefon, tak nak kemas rumah, kamu nak makan dulu, apa-apa hal perut aku penting. Itu pilihan kamu. Ramalkan apa yang Izuni akan buat. Itu saja untuk tugasan ini. Baik. Itu saja untuk sesi pembelajaran kita kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada sesi akan datang, dan saya harap apa yang disampaikan, apa yang diajarkan pada sesi kali ini, kamu faham, jelas, dan kamu tiada masalah. Tiada masalah untuk melengkapkan tugasan ataupun latihan yang diberikan. Baik. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Sekian, terima kasih.